Sejauh manakah rancangan tempatan daerah Kemaman menjamin kesejahteraan masyarakat Kemaman? Saya Muhammad Ilham bin Mustafa merupakan pelajar tahun 3 dalam bidang geografi dan berikut merupakan Profesor Madya Dr. Rosiniza Azni binti Cik Ros merupakan pensyarah bagi kursus perancangan bandar dan wilayah. Pembentangan video ini berkaitan rancangan tempatan daerah Kemaman dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Kemaman. Untuk pengetahuan semua, rancangan tempatan merupakan suatu peta dan suatu penyataan bertulis yang merumus kepada memaju dan menggunakan tanah dalam melindungi dan memperelok alam sekitar dari segi fizikal bagi memelihara topografi, memelihara pokok, wujudkan tanah lapang, mengindahkan rupa bangunan, memperelok sistem komunikasi dan menguruskan lalu lintas. Sebagaimana yang kita semua tahu, Terengganu merupakan negeri yang amat kaya dengan sumber alam seperti sumber laut, sumber hutan dan sumber paling berharga yang dimiliki oleh Terengganu iaitu sumber petroleum, di mana sumber ini berpusat di daerah Kemaman dan merupakan kawasan perindustrian petroleum terbesar di Asia pada ketika ini. Jadi tidak heranlah jika negeri ini dikatakan negeri yang kaya dengan sumber alam. Pentadbiran negeri Terengganu dilihat cemerlang di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu selama hampir 6 tahun berturut-turut. Terengganu terbahagi kepada 8 daerah di mana masing-masing mempunyai rancangan tempatan tersendiri. Namun, saya akan fokuskan kepada daerah Kemaman, di mana dalam perbincangan ini saya akan menerangkan rancangan tempatan daerah Kemaman dan cadangan serta agenda kesejahteraan masyarakat Kemaman itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan rancangan tempatan, dalam rancangan tempatan daerah Kemaman terdapat 11 blok perancangan di dalam daerah ini. Namun, dalam rancangan tempatan daerah Kemaman 2035, blok perancangan 6 dan 7 tidak terlibat kerana kawasan ini merupakan pusat bandar yang sudah menjadi kawasan tepu bina. Bagi memperincikan lagi pembentangan ini, saya memilih blok perancangan 5 iaitu kawasan Kampung Teluk Kalung. Dilihat, blok perancangan ini mempunyai pembangunan yang berarah kepada penempatan penduduk yang melibatkan pembangunan perumahan bercampur dan dilakukan di atas tanah seluas 57.94 ekar. Perumahan bercampur merupakan perumahan yang boleh memuatkan golongan B40 sehingga T20 dalam sesebuah kawasan. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam projek yang telah siap dibina di Taman Koperasi Binjai Kemaman, di mana kawasan perumahan tersebut terdapat teres 2 tingkat dan rumah mampu milik di dalam sebuah taman. Sehubungan dengan projek tersebut, dilihat kawasan Teluk Kalung merupakan kawasan yang sesuai untuk dilakukan projek tersebut. Namun, kawasan ini merupakan kawasan yang berisiko untuk dilanda banjir kerana kawasannya yang rendah dan mampu untuk dilanda banjir setiap tahun. Maka antara cadangan pembangunan yang sesuai bagi mengelak kawasan tersebut tenggelam adalah kawasan tersebut perlu ditinggikan tidak kurang 5 kaki dari aras laut. Ini merupakan idea dan saranan yang amat berguna bagi mengelak berlakunya banjir di kawasan tersebut. Namun, dalam menghasilkan sebuah projek perumahan yang beradaptasi dengan persekitaran semasa, seharusnya rumah yang mesra banjir seperti rumah bertiang adalah amat tepat. Rumah mampu milik bertiang ini dianggarkan memakan kos yang agak murah dan mampu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Dan bagi golongan M40 dan T20 pula, mereka mampu untuk mendiami rumah yang besar dan mewah dan mesra banjir. Di kawasan perumahan juga seharusnya mempunyai pusat pertumbuhan ekonomi seperti pejabat kedai berteres. Kebiasaan kawasan perumahan yang kita lihat, kawasan tanah lapang kebiasaannya diwujudkan di tengah-tengah taman tersebut. Seterusnya, taman rekreasi seharusnya wujud dalam pelan projek perumahan yang akan dijalankan. Agenda kesejahteraan dalam cadangan pembangunan tersebut adalah untuk menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk. Sebagaimana pembinaan rumah bertiang yang dicadangkan, ianya dilihat mampu untuk mengelak daripada banjir
Sudah pasti inisiatif ini mampu memberi keselesaan kepada penduduk kerana tidak perlu untuk berpindah ke pusat pemindahan, sementara yang agak kurang selesa. Kewujudan pusat ekonomi di kawasan persekitaran seperti kedai pejabat berteres mampu memudahkan masyarakat setempat untuk menjana pendapatan sendiri atau memudahkan penduduk di situ mendapatkan keperluan asas tanpa perlu ke bandar yang jauh dari kediaman, seperti bandar cukai yang memakan masa hampir 20 minit untuk sampai ke bandar tersebut dari Teluk Kalong. Kewujudan taman rekreasi dan tanah lapang juga dilihat mampu untuk memberi keselesaan kepada penduduk kerana sesebuah kawasan yang mempunyai tanah lapang akan lebih tersusun dan tidak kelihatan padat. Kawasan perumahan yang padat binaan akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi pulau haba dan meningkatkan suhu persekitaran. Sekian dari saya untuk kursus perancangan bandar dan wilayah. Terima kasih.